أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 119, baris bawah sekali. Muka surat 119, baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan kata syair, hi orang yang berkehendak akan kepujian dan pemberiannya. Hi mana wahai, hi ini wahai orang yang berkehendak, orang yang menuntut akan pujian, yakni pujian manusia. Akan pujian, yakni pujian manusia. Dan pemberiannya, yakni pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pemberiannya, yakni pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni pahala dan balasan pada hari akhirah. Orang ni kehendak dianya, tuntutan dianya dalam buat amal ibadah, dia nak kepujian. Ini nak dapat pujian daripada manusia dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nak pujian manusia dan dia nak juga kepada pemberian dan pahala pada hari akhirah. Dia nak kedua-dua. Orang yang berkehendak ni di dalam amal. Di dalam amal yang engkau kehendak. Yang engkau kehendak dengan amal itulah. Akan mustahilnya. Mana apa? Mustahil tak mungkin tercapai. Mustahil dengan makna tak mungkin tercapai. Sebab apa? Sebab dia nak pujian manusia dan amal ibadah. Kemudian dia nak pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang engkau kehendak tu akan mustahilnya. Yang ni mustahil nak dapat apa yang dikehendakinya, sebab tidak akan dapat pahala akhirah melainkan buat amal ibadah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni masih lagi bicara berkaitan dengan riak ni. Yang asal yang keempat, pembicaraan berkaitan dengan riak. Didatangkan 4 asal, 4 umbi, 4 asas membicara kejinya riak. Ini asal yang keempat. Yang mana orang yang buat amal kerana selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia buat amal kerana nak dapat dunia, dia tidak akan dapat dunia dan dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang nak dunia, dia kena buat amal semata-mata kerana Allah, dia akan dapat redha Allah dan dia akan dapat dunia. Ini asal yang keempat. Kalau orang ni nak dunia, dia boleh dapatlah dunia. Tetapi dia tak akan dapat dunia sebagaimana yang amal ibadah kerana Allah, yang dapat redha Allah. Dapat dunia tu yang mana tak akan tercapai.
Kalau dia daripada awal lagi nak dunia, bolehlah dunia. Boleh dunia. Tetapi tak akan tercapai dunia sebagaimana orang yang buat amal ibadah kerana Allah, dia akan dapat redha Allah, maka dia akan dapat dunia. Faham tak ni? Contoh beginilah, kita boleh tengok orang-orang alim. Orang alim ni yang ikhlas sampai ke mati, dia akan dapat segala-galanya. Sebaliknya orang yang alim nak dunia, dia akan dapat dunia. Tapi dunia dia tidak akan sama dengan dunia yang orang alim yang ikhlas yang dapat. Ada ni. Ni orang alim ni. Orang alim, dia nak akhirah semata-mata. Tapi macam mana dunia yang terhawi pada dia? Dia akan dapat dunia lebih daripada orang alim yang nak dunia. Dia akan dapat dunia, tapi atas dunia pun sudah kehinaan. Walaupun dia alim sekalipun. Pada ni. Walaupun dia alim sekalipun, dia nak dunia. Dia dapat dunia? Dia dapat. Tapi dunia setakat mana dia dapat? Lebih banyak lagi dunia yang didapat oleh orang alim yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidak ikhlas ni, dia akan dapat dunia, tapi tidak sebagaimana dapat dunia orang yang alim, yang semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak ni? Dan dunia dia dapat pun tak akan diredai oleh Allah, dan atas dunia pun akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau nak dunia, wa amal ibadah kerana Allah, akan dapat redha Allah, akan dapat dunia daripada Allah, dunia yang diredai oleh Allah. Ini penting bicara berkaitan dengan hati. Sebab wa amal ibadah kerana Allah, adakah tak dapat dunia? Tak cukup makan dia. Sebab apa tu dia cukup makan? Dari buat amal ibadah kerana Allah, sebab itulah tak cukup makan dia. Ke bulu dia. Sebab apa? Sebab dia buat amal ibadah kerana Allah. Jadi gitu tu. Tak. Orang yang nak dunia, dia kena buat amal ibadah untuk dapat redha tuan dunia. Bila buat amal ibadah untuk dapat redha tuan dunia, dia akan dapat dunia yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu je lah. Ni kita tengok contoh tadilah, contoh orang-orang alim terdahulu. Yang lillahi ta'ala macam mana, yang jadi kemudian tu terpaling tu macam mana, apa yang dikejar oleh dia. Dapat? Dapatlah. Sekadar je. Dapat betul-betul, dapat banyak-banyak? Tak juga. Tapi hakikatnya, atas dunia pun akhirnya tidak dipeduli oleh orang. Walaupun ilmu banyak sekalipun. Yalah, sama-sama belajar, kita kenal lah kawan-kawan. Ada hak jenis betul, dia ikhlas. Ada hak jenis tu daripada awal lagi dah, dia nak cari apa dia ni. Daripada awal kita kenal dah. Apa? Belang. Pesing tu daripada awal tu. Pada ni, pesing daripada awal nak cari apa sebenarnya? Nak cari glamour, nak cari pujian, nak cari sanjungan. Memang dia dapat glamour, dia dapat pujian sanjungan, tapi tak lama. Dia dapat dunia. Memang dia dapat dunia, tapi tidak diberkati seumpama tu. Kehidupan pun begitulah. Jadi tak padang kehidupan dia dengan ilmu yang dia ada. Tak padang. Kehidupan dia tak padang dengan ilmu yang dia ada. Sebab apa? Sebab, yelah, daripada awal lagi tu nampak dah. Tujuan tukuk lain. Tapi sebaliknya, orang yang belajar, betul-betul lillahi ta'ala, perlahan. Tuan angkat dia, angkat yang kekal berpanjangan. Kekal berpanjangan. Adakah dia dunia tak dapat? Dunia dia dapat lebih banyak daripada hak kerja dunia hak awal-awal tadi. Ini cerita hak sama-sama belajar. Tapi niat yang tak sama. Siapa lagi kok sampai jadi orang alim sekalipun. Niat tu masing-masing. Niat masing-masing. Tapi masa disebut di asal yang keempat ni, nak dunia, hemah kita rendah. Hemah kita lemah, kita pandang dunia. Nak dunia, bulatkan hati, wa amal ibadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, akan dapat redha Allah, akan dapat dunia daripada Allah, dunia yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia katakan ke syair pula ni. Hei orang yang berkehendak akan kepujian dan pemberian, dialah amal. Yang engkau kehendak akan mustahil. Mustahil tak akan tercapai. Kita nak pujian orang,
kita nak pemberian daripada Allah, itu mesti tak kata capai. Nak dapat pemberian daripada Allah semata-mata kerana Allah dan akan dapat pujian manusia. Tapi kalau nak kedua-dua, itu tak akan tercapai. Itu mustahil dengan bahawa tidak akan menghasilkan maksud, tidak akan tercapai. Nak dapat kedua-dua tidak akan tercapai. Senya telah menjahat Allah akan mempunyai riaknya. Senya telah menjahat Allah, ini telah mengsia-siakan oleh Allah. Senya telah menjahat Allah, ini telah mengsia-sia oleh Allah. Menjahat dengan makna mengsia-sia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempunyai riak, akan orang yang mempunyai riak. Allah Ta'ala akan mengsia-siakan akan orang yang mempunyai riak, orang yang wa'amal, bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengsia-siakan, Allah tak akan terima. Dan telah dibatalkan usahanya. Usaha orang yang menyeriak. Dan didapat penatnya, orang yang mempunyai riak. Dan telah dibatalkan usahanya. Telah dibatalkan oleh Allah. Usahanya ni amalnya. Amal orang yang mempunyai riak. Dan didapat penatnya, orang yang mempunyai riak. Allah membatalkan usaha dia. Allah membatalkan amal dia. Yakni Allah membatalkan pahala dia. Allah membatalkan pahala dia. Amal tak batal. Orang yang buat amal serta riak, bukan kata batal amal, kemudian wajib kena buat semula. Kena qada semula. Tak ada. Dia buat amal bukan kerana Allah. Yang batalnya pahala amal. Contohlah kita kata dia pergi ke Mekah. Bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, sebaliknya kerana pujian orang. Ataupun kerana dah orang duduk terpanggil ayah haji, kan malu juga. Sebab apa orang panggil ayah haji? Dah memang dah ayah haji dah. Dah dia orang pun tua dah. Orang peluk orang senang. Memang lagi Mekah dah. Anggapan orang lah, orang tak kenal. Dikit dah orang tua, orang senang. Takkan lagi Mekah lagi. Contohlah. Jadi orang duk panggil ayah haji. Segang dianya. Ataupun orang duk tanya, dah bila lagi Mekah? Orang pergi belakang dah. Kamu ni merata-rata dah kamu pergi ni. Situ sini. Dah orang duk banyak ni kan. Kata Mekah dah lagi. Negara lain dia pergi mulai-mulai ada dah. Orang senang ni. Tapi Mekah dah pergi. Orang duduk tanya, gilah Mekah. Pergi Mekah semata-mata kerana orang. Haji dia pekoh comel, sahlah haji dia. Tapi oleh kerana pergi Mekah tu bukan kerana Allah, terbatal pahala. Dia bertaubah kemudian, dia kena qada balik pergi Mekah. Tak, dia tertunai dah. Kewajipan haji sekali sama hidup. Tapi adalah orang seumpama gini. Tapi dia pergi semula lah. Tak puas hati dia kata. Tak puas hati sebab pergi dulu memang tak kena sungguh lah. Pergi dulu tu memang bukan kerana Allah. Pergi mula-mula tu dia kata Allah lah. Dalam hati duk kapung. 40 hari tu dia rasa macam. Tapi lepas balik Mekah tu berubah. Ada ni. Walaupun haji dia tak nak terima sebab dia bukan kerana Allah. Tapi haji dia sah. Dengan haji tu dia balik tu jadi berubah. Lepas tu pergi Mekah semula. Adakah dia wajib pergi Mekah semula? Tak. Sebab dia sudah tertunai kewajipan. Sebab itulah. Kalaulah buat ni bukan kerana Allah. Kena buat. Jangan tinggal. Tapi kalau pergi Mekah bukan kerana Allah. Pergi. Jangan pergi. Tapi kalau segi Mekah ni kerana orang ni. Pergi. Suruh pergi. Pada ni. Jangan. Kalau kena orang tak payah pergi . Kalau pergi pun tak terima juga. Salah gitu. Sebab apa? Dia pergi tu tertunai satu kewajipan. Kewajipan haji, hukum pekau. Pada ni. Kalau kita kata, tak usah pergi ya. Berarti dia tidak menunaikan kewajipan hak haji, hak pekau. Dan kalau pergi pun tak ikhlas,
Gi biar tertunak pekoh, usahakan ikhlas tu. Dia gitu. Tapi kalau sudah gitu juga, dia sudah tertunai kewajipan hak pekoh. Ada ni. Tak berdosa dah dianya sebab dia sudah menunaikan kewajipan haji hak sekali sama hidup bagi orang yang berkemampuan. Tapi berdosa kerana dia riak. Tu bab lain pula. Bertaubatlah daripada dosa riak. Bertaubat dari dosa riak. Ada ni. Jangan kita kata, oh kamu lagi Mekah ni kerana orang. Tak pergi lah kamu. Tak biar dia pergi. Ada ni. Sebab dia pergi tu dia sudah, kan kita ada ta'at zahir, ta'at batin. Pergi Mekah tu ta'at zahir. Tapi ta'at batin ni ikhlas tidak disertakan. Tetap dia kena pergi Mekah. Kalau saya puasa dah ikhlas, tetap kamu kena puasa. Dah kalau puasa pun dah ikhlas. Puasa ta'at zahir. Kalau tak ikhlas tu riak, maksiat batin. Tapi kamu sudah menunaikan ta'at zahir. Mudah-mudahan daripada ta'at zahir ni akan pergi pada ta'at batin pula. Sebab itulah kalau amal jadi riak, jangan tinggal amal. Tak ada raja gitu. Tak usah puasa lah. Sebab kamu riak. Dah. Puasa. Tapi hati, usahakan jaga hati. Tapi puasa tetap. Sebab itu satu ketaatan yang lain. Ikhlas, satu ketaatan yang lain. Tapi kerana pergi Mekah, hak tadi tu, Tuhan campur di hati. Balik di Mekah, jadi berubah. Jadi molek. Ada ni. Tapi dia kerana dia pergi Mekah mula-mula tu, dia nak puas hati lah. Pergi Mekah semula. Pergi Mekah semula tu jatuh hukum sunat. Dah lah. Tak ada hukum wajib sebab wajib tu pergi pertama. Jatuh hukum sunat. Ada ni. Manhak ta'at zahir tetap kena buat. Saya ni nak tutup aurah, tapi kalau tutup aurah ni bukan kerana Allah. Tutup aurah. Kamu wajib tutup aurah, itu ta'at zahir. Tapi saya nak jadi hati ikhlas dulu baru nak tutup aurah. Tak boleh gitu. Nak jadi hati ikhlas dulu baru tutup aurah. Nak jadi hati ikhlas baru duduk dalam maksiat. Tutup aurah dulu molek. Tapi tutup aurah ni kerana orang ni hak mula-mula. Lepas tu jaga hati. Jaga hati. Sebab tutup aurah satu perintah syarak. Perintah ta'at zahir. Ikhlas satu perintah syarak. Ta'at batin. Kan ada kan? Saya nak ikhlas hati dulu. Biar molek. Barulah saya nak tutup aurah. Tak kena gitu. Tutup aurah dahulu. Tapi kalau saya tutup aurah, hati belum tentu. Tutup aurah satu kewajipan. Ikhlas satu kewajipan. Dan sekarang ni kamu boleh menutupi aurah, kamu boleh buat. Dah kamu tu mudah je. Menutupi aurah ni mudah. Buat yang mudah tu dulu. Lepas tu hati ikhlas kedak. Mujahadah hati pula. Ada ni. Ada kena gitu lah. Jangan pula dah ikhlas. Tak tutup aurah dah ikhlasnya. Lepas tu bila nak tutup aurah. Biar molek dalam dulu. Biar comel hati. Barulah tutup aurah. Tak ada raja gitu. Jadi buat amal bukan kerana Allah ni batal. Batal apa? Batal pahala. Bukan batal amal. Dan didapat penatnya. Penat. Penat dengan bahawa tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Penat. Tapi tertunai kewajipan. Tertunai kewajipan. Barang siapa adalah harapnya berjumpa bagi Allah. Bagi Tuhannya. Dan berjumpa akan Tuhannya. Tuhan barang siapa. Ikhlaskan daripada hatinya. Akan perbuatannya. Akan amalnya. Barang siapa adalah harapnya berjumpa bagi Allah Subhanahu. Bagi Tuhannya. Tuhan barang siapa. Berjumpa Tuhan dan kadang selamat. Jawabnya ikhlaskan. Daripada hatinya. Hati barang siapa. Akan perbuatannya. Akan amalnya. Ni dalamnya iktibas lah tiru daripada ayat suratul Kahfi dah. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dalam suratul Kahfi dah. Man kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan salihan, maka dia beramal dengan amal yang soleh.
Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan menyekutu dengan ibadah akan seseorang. Manapun ni, jangan riak dalam melakukan amal ibadah. Sebab riak dipanggil syirik yang kecil. Wa amal ibadah, amal yang soleh semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syurga dan neraka pada tangannya, pada kekuasaan rentahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syurga dan neraka pada tangannya. Mana? Pada rentahan Tuhan. Syurga neraka pada rentahan Tuhan. Maka riak akan dia. Diberi akan dikau pemberiannya. Dan segala manusia tidak melihat akan sesuatu. Betapa engkau lihat akan mereka itu dalalnya. Maka riak akan dia. Diberi akan dikau pemberiannya. Maka riak akan dia. Diberi akan dikau pemberiannya. Pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka riak akan dia ni. Bukan riak. Maka riak akan dia ni bukan wa amma tu. Riak bukan kerana Allah ni. Maka riak akan dia, yakni maka memberi lihat akan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan amalan engkau. Bukan riak dengan makna wa amal bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi akan dikau pemberiannya. Yang ini nescaya memberi oleh Allah Ta'ala akan dikau pemberiannya oleh Allah daripada syurga dan nikmat-nikmat syurga. Maka riak akan dia ni maknanya diwa aman semata-mata memperlihatkan akan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kerana yang lain. Bukan riak diwa amal tu bukan kerana Allah ni. Maka riak akan dia ra'a yura'i mana apa ni, dia memperlihatkan amal dia semata-mata kerana Allah. Maknanya dia beri lihat akan Allah akan amal dia. Maka dia memperlihatkan amalnya hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Itu maksud kepada maka riak akan dia. Riak akan dia ni akan Tuhannya. Maka riak akan dia akan Tuhannya. Mana apa riak akan Tuhan? Mana dia buat amal semata-mata dia memperlihatkan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Bukan kepada yang lain. Maknanya diberi lihat akan Allah, akan amal yang dilakukan. Jawabnya, diberi akan dikau pemberiannya. Nescaya memberi Allah Ta'ala akan dikau pemberiannya, balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segala manusia tiada memilih akan sesuatu. Manusia tidak memiliki sesuatu, manfaat pun manusia tidak memiliki, mudarat pun manusia tidak memiliki. Jadi dia riakkan, mana dia memperlihatkan akan amalnya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka riak akan dia itu akan dia kembali kepada Tuhannya. Riak akan dia itu akan Tuhannya. Maka syurga dan neraka pada tangannya, tangan Tuhannya. Maka riak akan dia akan Tuhannya. Maka riak akan dia akan Tuhannya. Mana apa riak akan Tuhan ni? Dia memperlihatkan amal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pada yang lain. Diberi, yang nescaya diberi akan dikau pemberiannya, pemberian Tuhannya, yakni syurga dan nikmat-nikmat syurga. Maka riak akan dia, riak, lepas tu Tuhan beri pemberian, pelik pula jadinya. Maka riak akan dia buat amal sedang riak. Diberi akan dikau pemberiannya. Allah beri pemberian. Kalau riak. Maka riak akan dia, riak akan Tuhannya. Nescaya diberi akan dikau pemberiannya.
dan segala manusia. Dan segala manusia tiada memilih akan sesuatu. Sesuatu daripada mudarat dan manfaat. Manusia tidak memilih sesuatu. Adapun Tuhan memilih syurga dan neraka. Ada ni. Sekarang ni barang siapa adalah harapnya berjumpa bagi Tuhannya, ikhlaskan daripada hatinya akan perbuatannya, akan amalannya. Maka ini kerana syurga dan neraka pada tangannya, pada kekuasaan Tuhan. Maka riak akan dia. Mana tunjuk amal tu akan Tuhan. Sebab Tuhan yang memiliki syurga dan neraka. Apabila riak akan dia, akan amal tu bagi Tuhan, diberi akan dikau pemberiannya. Tu akan beri pemberian, balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, dan segala manusia pula tiada memilih akan sesuatu. Syurga neraka adalah di bawah rentahan Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga neraka ada di bawah rentahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi riakkan akan amal tu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala akan beri pembalasan lah, pemberian lah. Lepas tu manusia dan segala manusia tiada memilih akan sesuatu. Sesuatu dari manfaat dan mudarat. Sebab an-nafi' ad-dar adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang bagi manfaat, Allah yang bagi mudarat. Hanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tidak boleh bagi manfaat, boleh bagi mudarat. Betapa? Ini istifham ingkari. Manusia tidak memiliki apa-apa. Betapa engkau lihat akan mereka itu. Mana apa? Betapa engkau lihat akan mereka itu. Betapa engkau beri lihat dengan amal engkau akan mereka itu. Betapa engkau lihat. Lihat mana? Memperlihatkan. Memperlihat ni makna riak lah. Betapa engkau lihat. Wa amal nak suruh orang tengok. Nak suruh orang puji, nak suruh apa. Walaha, lihat pada siapa? Manusia. Manusia tidak memiliki sesuatu. Adapun lihat amal akan Allah. Allah memiliki syurga dan neraka. Ada ni? Hak tadi, maka riak akan dia. Hak ni, engkau lihat akan mereka itu. Hak lihat akan dia atas tu, memperlihatkan amal akan Tuhan. Hak ni, betapa engkau lihat akan mereka itu mana? Engkau memperlihatkan amal engkau akan segala manusia. Engkau memperlihatkan amal tu akan manusia. Dalalnya, hal keadaan engkau sesat. Harapnya, ra'aitahum dalala. Ra'aitahum dalala tu Arab. Jadi dalalang tu di hal lah tu. Hal pada ter. Hal keadaan engkau sesat. Dan segala manusia tiada memilih sesuatu. Betapa engkau lihat akan mereka itu. Betapa engkau memperlihatkan amal akan segala manusia yang tidak memilih sesuatu. Betapa engkau memperlihatkan amal. Dalal, yakni hal keadaan engkau sesat. Kalau memperlihatkan amal juga, sesatlah engkaunya. Dalalnya, sesatnya. Betapa engkau lihat akan mereka itu. Betapa engkau memperlihatkan akan amal tu akan mereka itu akan kalau manusia. Dalalnya, hal keadaan engkau sesat. Yani sesatlah engkau. Dalalnya, ini hal keadaan engkau sesat. Anak situ. Ini adalah kalam syair. Lepas tu nak faham makna pula. Kalau atas tadi, maka riak akan dia, akan Tuhan. Diberi akan dia kau pemberiannya. Riaklah, kau akan balas baik. Pula dah. Riak mana apa ni? Engkau memperlihatkan amal kepada Allah Ta'ala. Hak bawah ni pula. Betapa engkau lihat akan mereka itu dengan bahawa engkau memperlihatkan amal akan segala manusia.
Dalalnya hal keadaan kau sesat. Ini hak susunan ayat dalam kitab Minhajul Abidin. Yalah, dia sebenarnya nak mudah mengaji hak kitab Minhajul Abidin hak Arab mudah. Mudah Arab. Ngaji hak Jawi ni, begitulah. Hak salah cetakan dah. Masa saya mengaji dengan almarhum tugu saya hak Minhajul Abidin untuk baca Sirajul Talibin. Sirajul Talibin ada baris dah. Senang je belajar. Dan belajar kitab tak ada baris. Belajar Sirajul Talibin syarah pada Minhajul Abidin ada baris. Sedap je belajar. Tunggu buh makna dia. Tapi makna mudah sebab kita Arab. Makna mudah. Orang ngaji hak Syekh Daud, Allah banyak nak kena catat, payah. Sebab ialah cetakan satu hal. Jadi ikut Arab tu, ada ni. Jadi ikut kaedah Arab hak kita Syekh Daud ni. Atau kata payah hak Syekh Daud terjemahan. Nak banding dengan hak Minhajul Abidin hak asal. Ada ni. Sebab dia terjemah betul benar. Betullah kalau tak mengaji hak Arab, nak ambil Minhajul Abidin hak Jawi saja, hak Syekh Daud saja, payah sikitlah. Payah sikit. Macam kita hak dua baris tadi lah. Hak atas tu, maka riak akan dia, diberi akan dia kau pemberian. Betapa engkau lihat akan mereka itu, dalalnya, sesatnya. Lepas tu nak kata macam mana gitu? Hak Rumi ditulis macam mana Rumi? Hak Rumi ditulis gitu je dah. So, sama je. Maka riak akan dia, diberi akan dia kau pemberiannya. Gitu. Gitu dah kan? Standby lah Rumi so. Bayarlah pegang macam Jawi pun. Standby lah Rumi. Maka riak akan dia, diberi akan dia kau pemberiannya. Barang siapa adalah harapnya berjumpa bagi Tuhannya, ikhlaskan daripada hatinya, hati barang siapa akan perbuatannya, akan amalannya. Nak berjumpa dengan Allah pada hari akhirat, ikhlaskan amal tu. Maka syurga dan neraka pada tangannya. Kenapa? Kerana syurga dan neraka ni pada rantang Allah Ta'ala. Hak Tuhan belaka syurga dan neraka. Maka riak akan dia. Maka riak akan dia, akan Allah. Riak. Diberi akan dia kau pemberiannya. Mana nescaya Allah beri pemberian dia. Allah balas. Kalau kita riak. Riak akan dia ni bukan riak memperlihatkan amal akan orang lain. Memperlihatkan amal akan Allah Ta'ala jua. Wa amal biar untuk Allah Ta'ala. Memperlihatkan amal akan Allah Ta'ala. Nescaya diberi akan dikau pemberiannya. Walau pergi pula kepada yang segala manusia tiada memilih akan sesuatu. Dan ni. Betapa ni istilah ingkari. Macam mana engkau lihat akan mereka itu. Mana kau lihat akan mereka itu? Engkau memperlihatkan amal akan mereka itu. Engkau riakkan amal akan segala manusia yang tidak memiliki sesuatu. Di hari akhirat, atas dunia pun bukan milik segala manusia, milik Allah Ta'ala. Di hari akhirat. Kita nak pahala di hari akhirat. Kita nak syurga di hari akhirat. Lepas tu, kita buat amal kerana manusia. Manusia boleh apa? Hari akhirat. Ini siapa di hari akhir Tuhan kata ni, izhab fakhuz ajraka mimman amilta lahu fala ajraka indana. Tuhan suruh pergi ambil oleh kamu dan ambil oleh kamu akan pahala dari siapa yang kau beramal karenanya, kan tidak ada pahala di sisi aku. Jadi kita buat amal kerana orang, minta pahala dengan orang tu. Atas dunia pun manusia tidak memiliki apa-apa di hari akhirat. Dok sekarang ni kita buat amal akhirat ni. Kalau kita buat amal kerjaan dunia, nak suruh tengok kerja kita comel, memang gitulah. Kalau kerjaan dunia, memang kita nak suruh tengok kerjaan kita comel. Sebab nak suruh orang ni cari kita lah, sebab kita buat kerja comel. Oh tu tak salah. Ada ni. Kan kerja dunia kan, kita buat comel, biar orang tengok macam cara kita buat. Kita masuk dalam ni kan, TikTok ke apa ke, tunjuk macam mana cara kita buat. Pandanya, mahirnya, comelnya kerjaan. Tunjuk. Sebab apa? Sebab nak suruh orang upah kita balik. Orang upah kita, nak cari kerja untuk kita. Itu dah apa bang kita cari dunia kan? Sekarang ni kita buat amal akhirat. Kita buat amal akhirat.
Kita mengharapkan berjumpa dengan Allah dalam keadaan selamat. Orang semua nak jumpa dengan Allah dalam keadaan selamat. Berjumpa dengan Allah, tetap berjumpa dengan Allah. Pada ni. Nak ke tak boleh, semua akan berjumpa dengan Allah. Tapi orang yang mengharap berjumpa bagi Tuhannya dalam keadaan selamat. Semua orang nak gitu belaka. Nak jumpa dan selamat, ikhlas wa amal kerana Allah. Sebab Allah yang memiliki syurga dan neraka. Tiba-tiba wa amal akhirah. Wa amal akhirah. Tiba-tiba macam mana betapa engkau lihat akan mereka itu, engkau memperlihatkan amal akan segala manusia yang tiada memiliki akan sesuatu, tak milik apa pun. Tambah pula pada hari akhirah. Dalalnya, mana hal keadaan engkau sesat. Wa amal akhirah, ikhlaskan hati semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma terkadang bercampurlah. Bercampur, bicara dahulu kan, mukhallitun ni kan. Kita orang awam ni kadang-kadang bercampur. Adalah sedikit sebanyak untuk dapat dunia. Dunia ni pujian, dunia ni harta benda, dunia ni sanjungan. Dia banyaklah dunia ni. Mana dalam kerjaan agama, mengajar, belajar, bertugas jadi tugas Imam Bilal kerana Allah. Tapi campur juga kerana untuk kehidupan duniawi. Hak bercampur tu bicara dahulunya. Pandangan dia muktamad, pandangan Al-Ghazali lah. Dapat pahala sekadar keikhlasannya banyak mana. Kalau ikhlasnya 80%, pahala sekadar 80%. 20% kerana dunia tu terbatal pahala. 70% kerana Allah, 30% kerana dunia, 30% terbatal pahala. Gitulah. Hati yang bercampur-campur ni. Maka kena jagalah sampai satu peringkat 50-50. Kerana Allah 50, kerana dunia 50. Maka tidak ada pahala 50% tu. Tidak ada pahala. Sebab 50% tu, dia menghapuskan dosa riak 50%. Al-hasanat yuzhibna sayyi'at, Nabi kata. Kebajikan yang menghilangkan kejahatan. Jadi ikhlas 50% tu membatalkan pahala 50%. Maka ikhlas tak ada pahala. Ini hak hati itulah. Dia bercampur-bercampur, kena jaga. Sebab godaan tarikan duniawi itu lebih kuat. Sebab duniawi itu pujian ke apa ke, benda yang nampak terang. Benda yang nampak terang ni lah. Hak nak kena jaga. Adapun akhirah, benda gaib. Benda dunia ni, benda terang, benda sekarang. Benda terang, benda sekarang. Akhirat ni benda gaib dan benda akan datang. Jadi godaan yang kuatnya, godaan yang terang, yang nyata, yang sekarang. Hak tu mudah tertarik di hati. Adapun hak gaib, hak akan datang ni, bergantung kepada kekuatan iman masing-masing. Ini persoalan berkaitan hati, riya, ikhlas, hak nak kena sentiasa mujahadah. Wa amal ibadah, semata-mata lillahi ta'ala, ikhlas, riya, syirik yang kecil. Syirik, Nabi sebut riya ni. Syirik yang kecil. Menyengutukan Allah Subhanahu wa ta'ala pada amal kebajikan kita. Dan ada pun ujub, maka sebenarnya aku, yakni Imam Ghazali, hendak sebutkan pada ujub akan beberapa usul. Didatangkan 3 usul berkaitan dengan ujub. Hak riak terdahulunya dia datangkan 4 usul. Memang dalam kitab Minhaj ni bicara riak, bicara ujub ni lebih kemahlah, lebih halusi daripada kitab Penawar Bagi Hati. Tapi kitab Penawar Bagi Hati pun kitab Imam Ghazali juga asalnya. Kitab Arba'in fi Usuluddin. Tapi itu peringkat permulaan. Minhajul Abidin ni peringkat pertengahan. Minhajul Abidin peringkat pertengahan. Tapi Minhaj ni memang kita kena sentiasa. Hak Penawar Bagi Hati tu tetap dah tu mukaddimah pendahuluan permulaan ilmu tasawuf. Minhajul Abidin ni lah. Sebab dia lebih kemah lah. Lebih dalam, lebih kemah. Nak banding dengan kitab Penawar Bagi Hati. Wallahu a'lam.